khabar? Sihat betul? Alhamdulillah bil khair. Insya-Allah, insya-Allah. Jelas, Macam mana? gambar Ana jelas tak? Alhamdulillah jelas. Suara pun alhamdulillah. Kita dah live ke? Dah live? Tak tahu, tak tahu. Tanya teknikal tu. Macam mana? Teknikal? Sudah. Jadikan Ana ni Ana apa ni untuk share screen. Oh boleh. Alright, alhamdulillah. Okay, dah live. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Amma ba'd. Pertamanya nak ucapkan ahlan wa sahlan kepada semua para hadirin sekalian, dan mostly insya-Allah malam ni kita insya-Allah dibanjiri oleh ramai dalam kalangan para mahasiswa nasional daripada pelbagai universiti insya-Allah. Dan of course lah kita memberi ucapan tahniah lah kepada pengurusan program kita ni lah, haluan siswa nasional kita. InsyaAllah mereka ni berkreatif dalam program-program sebegini, pembangunan mahasiswa-mahasiswi Malaysia. InsyaAllah kita ni nak melihat mahasiswa-mahasiswi Malaysia ni berada dalam keadaan yang seimbang, berada dalam keadaan yang sentiasa terkehadapan membawa isu-isu yang hebat lah dalam kalangan mahasiswa insyaAllah. Baik, pertamanya nak ajak semua kita sama-sama setting balik niat kita datang program ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tengok di hadapan kita ni satu tajuk yang sangat hebat malam ni ya. Dan saya selaku MC malam ni, insyaAllah kita cuba mood santai tapi semangat, santai semangat. Kita tak stres, tak terlampau tertekan, tapi kita semangat malam ni, semangat malam ni. So kita nak grab balik semangat-semangat yang hilang tu, dan insyaAllah dengan kehadiran speaker kita yang hebat ni, dan insyaAllah saya akan perkenalkan kepada mahasiswa-mahasiswi nasional kita siapa speaker kita malam ni. Sebelum saya pergi lebih jauh, suka saya nak perkenalkan dulu program kita malam ni. Takut nanti peserta-peserta para hadirin dalam kalangan mahasiswa-mahasiswi ni tertanya-tanya ni program apa ni? Program apa ni? Baik, kalau kita tengok tajuk program malam ni, tajuk program malam ni adalah Dialektik Hala 7 Siswa. Dialektik Hala 7 Siswa. Dia sebuah program yang dianjurkan oleh Haluan Siswa Nasional untuk sama-sama kita mengupas isu-isu semasa dan topik-topik yang hangat dalam kalangan siswa masa kini. Jadi program ni, sahabat-sahabat semua, mahasiswa-mahasiswa nasional sekalian, program ini berlangsung secara berkala. Berkala. 1 bulan sekali insyaAllah akan ada program yang dianjurkan oleh Haluan Siswa, program sebeginilah. Dan program hari ini sudah masuk siri yang keempat. Siri yang keempat. Jadi kalau nak check dalam Facebook, nak cari kod-kod ni, program pertama dia join, dah siri keempat. Mungkin ada mahasiswa-mahasiswa nasional tertanya-tanya, oh ada dah buat dah program sebelum ni. Dah ada 3 program dah sebelum ni. Mungkin boleh search kat dalam Facebook, tulis Dialektik Hala 7 Siswa. Ataupun buka page Haluan Siswa Nasional. Tengok dekat situ, program-program sebelum ni. Mungkin ada beberapa perkara manfaat yang kita boleh ambil daripada 3 program sebelum ni yang kita dah buat. Dan ini siri yang keempat. Siri yang keempat. Dan kita buka kepada semua mahasiswa-mahasiswi di seluruh Malaysia. Dan jangan lepaskan peluang ni. Jangan lepaskan peluang ni. Sekarang ni kita nak tengok dulu apa itu dialektik. Dialektik. Secara umum, kita bagi saja umum. Nanti tanya-tanya, dialektik itu apa ke benda kan? Apa dialektik ni? Dialektik ni adalah teknik, satu teknik yang berusaha menemui kebenaran dengan saling bertentangan pendapat. Maksud saling berhujah dalam keadaan kita nak mencari kebenaran. Dan unik kat sini, dialektik ni kita ambil daripada
daripada Yunani ya, Yunani language, bahasa Yunani. So mudahnya nak faham, mahasiswa-mahasiswi sekalian mudah nak faham. Dialektik ni kita buka platform dialog lah, platform dialog. Mungkin hari ni tak ada dua hala lagi. Tak ada dua hala lagi. Maksudnya tak ada berlaku dua hala by lisan lah. Tapi kalau ada nak tanya soalan pada speaker hebat kita malam ni, boleh tulis kat dalam chat. Dia platform dialog yang terbuka pada sebarang perbezaan pendapat. Tujuan kita nak cari kebenaran. Ini dialektik. Ini dialektik. Pertamanya, of course lah malam ni, kita nak ucapkan ahlan wa sahlan pada tetamu kehormat kita, Dr. Razali Ma'ruf. Masya Allah, salah seorang speaker hebat kita malam ni. Hebat. Apa khabar doktor? Sihat ya malam ni? Dr. Razali? Ya, saya. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah berkhair. Ada dekat rumah ke? Di rumah kita. Rumah dia mana lagi ya? Ya. InsyaAllah, insyaAllah. Dr. Razali, insyaAllah sebelum kita nak mula, kita nak jemput dulu pembaca Al-Quran kita malam ni supaya majlis kita ni diberkahi Allah SWT. Jadi tanpa panjangkan kalam lah. Kita jemput saudara Muhammad Amir Haziq Khan bin Hamdan untuk mengalunkan ayat suci Al-Quran pada malam ni. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Majlis mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada saudara Muhammad Amir Haziq Khan bin Hamdan tadi atas bacaan ayat suci Al-Quran. Masya Allah, suara sedap sahabat kita ni. Masya Allah, moga Allah berkati dengan suara yang merdu tadi. Moga-moga Allah berkati program kita malam ni. Dan insya Allah moga-moga dengan ayat surah Ar-Rahman tadi, beberapa ayat tadi, memberi suntikan semangat awal semangat awal malam ni untuk kita berkobar-kobar hati kita ni, jiwa kita ni untuk mendapat suntikan semangat daripada speaker hebat kita malam ni. Siapa dia speaker kita malam ni? Beliau bernama Dr. Muhammad Razali Ma'ruf.
pengarah urusan Smart Group, pengarah urusan Smart Group. Dan alhamdulillah beliau sekarang sudah pun berusia 46 tahun, muda lagi ya. Muda lagi dan mempunyai 4 cahaya mata 4 cahaya mata. Barakah tu insya-Allah, berkah tu insya-Allah dengan 4 orang anak ni. Moga-moga Allah berkati keluarga Dr. Razali insya-Allah. Amin. Dan kita tengok sedikit pengenalan sebelum kita serahkan pada speaker hebat kita malam ni. Kita tengok sikit latar belakang pendidikan beliau. Alhamdulillah beliau telah pun mendapat PhD dalam bidang management di Universiti Tunku Razak dan alhamdulillah beliau juga Master of Business Administration MBA di UiTM, Professional Learning Facilitator, seorang facilitator dalam professional learning, dan beliau juga telah pun mendapat banyak sertifikat ataupun kelayakan. Dan kalau saya sebut malam ni, masya-Allah, itu satu peluang kita dapat malam ni bersama dengan speaker hebat kita. Antaranya beliau telah pun certified dalam trainer berinteraksi dengan Al-Quran. Antara bidang yang saya suka juga ni. BDQ berinteraksi dengan Al-Quran, dan beliau juga telah pun certified dalam SOF Coach, certified training juga dan assessment dalam Australia Management Institute, dan berkelakan juga dalam HRDF trainer, certified spiritual NLP di USA, certified NLP coach di USA juga, certified NLP lab profile, certified Tajma personality TAJMA personality profiling, dan certified effective learning activity system atau ELAS. Dan masya-Allah dengan senarai-senarai itu, mahasiswa-mahasiswi sekalian, moga-moga anda semua dapat spend your time, lend your ears, dengar fokus, dan insya-Allah saya tahu dalam keadaan COVID ni kita pun maklum, mahasiswa-mahasiswi sekarang ni tengah berada dalam jurang. Jurang apa ni? Kita pun tak tahu. Jurang kehancuran ke ataupun jurang nak pergi kejayaan ni. Jadi kadang-kadang itu keseimbangan tu kena ada. Macam mana nak buat kalau semangat tu dah hilang? Semangat tu dah hilang. Jadi malam ni cuba kita ambil masa, spend your time, spend our time, lend your ears dan fokus. Dan kalau tak faham nanti kita boleh tanya pada sesi hujung ni nanti insya-Allah. Baik doktor, saya rasa malam ni adalah malam buat Dr. Razali Ma'ruf, dan insya-Allah tajuk malam ni sangat best, dan saya rasa pun saya pun nak ambil pengajaran walaupun saya ni pun dah lepas dah doktor daripada jadi mahasiswa. Dah bekerja dah pun. Silakan Dr. Razali Ma'ruf, insya-Allah saya pun nak ambil istifadah juga daripada doktor. Majlis dengan ini mempersilakan. Tafadhal masykurah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa rasulin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba', fungsi majlis Bro Nasri, pimpinan haluan mahasiswa nasional dan negeri, dan seterusnya mahasiswa-mahasiswi yang bersama pada malam ini dalam program khas haluan siswa bulanan yang berada secara live di Facebook Haluan Siswa. Selamat bertaaruf, selamat berkenalan dan selamat mengenal hati kita. Bersyukur pada malam ini di atas kesibukan anda semua masih lagi sempat menerjah laman web ataupun Facebook Haluan Siswa, memberikan sedikit pengorbanan masa anda. Kerana saya pernah pun menjadi mahasiswa satu ketika dulu, bermula sebagai student diploma UiTM Arau 1993,
sehinggalah menjadi mahasiswa PhD yang berakhir pada tahun 2015. Panjang perjalanan hidup saya sebagai remaja, belia, mahasiswa, sehinggalah pada saat ini hampir berpuluh tahun sebenarnya banyak menghabiskan masa untuk belajar kita ini kan, daripada kita tadika sampailah, kalau saya sampailah PhD. Mungkin anda sekalian masih diploma, masih persediaan mungkin sedang di peringkat ijazah. Dah, master PhD mungkin tak ada lah, dia tak ada masa nak dengar kot, sibuk. Jadi saya tak pasti apa latar belakang anda, apa pun saya pernah menjadi seperti anda. Jadi kita pernah merasai jiwa, perasaan dan semangat sebagai mahasiswa. Tahniah anda yang telah menjadi mahasiswa, bergerak menjadi pemimpin masa depan. Tahniah. Alhamdulillah. Saya rasa seronok dapat jumpa generasi muda ini kerana kita pun jadi rasa muda balik. Ya, kita merasa seronok rasa tengok. Tak, walaupun apa kita panggil dah lama meninggalkan dunia universiti, tetapi masih lagi terlibat juga dengan pelbagai program-program universiti. Kadang-kadang dijemput jugalah, baik sama ada sebagai pengajar ataupun memberi ceramah dan sebagainya. Apa khabar mahasiswa sekalian di Facebook? Berapa kita peserta kita hari ini fungsi majlis? Ada 20 orang, 30 orang? Ke ada 2000 orang? Ada tengok tadi mencecah 40 orang je. Mencecah lebih, tengah nak upkan lagi insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Okey. Baik. Saya harap pada malam ni saya tidak bercakap seorang, mana-mana yang sedang menonton pada malam ni di Facebook, ya nanti akan ada persoalan-persoalan yang boleh dikemukakan, pandangan-pandangan yang boleh kita kongsi bersama insya-Allah. Alhamdulillah. Okey. Baik. Terima kasih Urustia Haluan Pusat yang menjemput saya pada malam ini. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat menghayatilah tajuk yang diberikan, semangat yang hilang. Ya, semangat yang hilang, dan saya memberi jawapannya lah selepas tajuk itu, iaitu self agility and adaptability. Ya. Sebab kalau sekadar bagi semangat yang hilang macam tajuk tu tergantung pula, macam seolah-olah kita seperti kata mahasiswa ni seperti tak ada prinsip ke ataupun bagaimana. Teruk sangat ke digambarkan sebagai semangat yang hilang ni kan? Tak. Jadi saya tambah depan dia, belakang dia, self agility and adaptability sebagai formula untuk mendepani perasaan, emosi dan keadaan semangat yang hilang. Ya, bukan saja berlaku pada anda, pada zaman saya student pun pernah berlaku semangat yang hilang ni. Biasalah, manusia selagi namanya manusia akan berlaku naik dalam kehidupannya, insya-Allah. Tuan Okey, alhamdulillah. Bagaimana kita nak bermula pada malam ini? InsyaAllah sama-sama saya berkongsi dengan anda. Mungkin boleh tengok di slide yang dikongsikan. InsyaAllah sebagai permulaannya, mahasiswa sekalian, kita sedari telah pun melalui era pandemik. Bermula tahun 2020 sehinggalah saat ini. So apa yang telah pandemik ataupun COVID-19 ni telah mengajar anda sekalian? Nah, apa yang COVID-19 has taught us anything? Mahasiswa, anda paling yang terkesan sekali. Setuju? Tak? Anda antara yang paling terkesan sekali. Nah, boleh tak kita share dekat komen kita, kita tengok dekat Facebook kita apa yang anda telah belajar sesuatu daripada COVID-19 pandemik ini. Mungkin ada mahasiswa boleh bagi pandangan sikit. Tak? Apa yang telah kita belajar? Apa sebenarnya yang telah kita lalui sebenarnya sepanjang COVID-19? What was happened or already happened?
and keep coming. Nah, ada kata 2025, 2026 mungkin barulah keadaan reda seperti asal. Nah, apa yang sebenarnya berlaku? Sebenarnya pada pandemik 19 ini. Nah, inilah yang menjadi orang kata bukan pada mahasiswa tetapi pada seluruh dunia. Seluruh dunia berdepan dengan satu pengalaman yang kita di Malaysia tak pernah berdepan. Tidak pernah zaman mana-mana mahasiswa berdepan satu keadaan ini, tidak pernah mana-mana universiti di Malaysia berdepan dengan satu pengalaman baru ini. Betul tak? Tak pernah ada sebenarnya. Tak pernah terjangkau oleh fikiran kita pun. Kan? Apabila pandemik berlaku, kita kena berkurung, mahasiswa tidak terpaksa belajar daripada rumah. BDR, belajar dari rumah. Atau berehat dari rumah. Atau bermain dari rumah. Okay, pembelajaran secara online. Dan dah kata banyak berlaku radical changes dalam situasi pandemik ini. Inilah yang kita kata sebagai dalam satu istilah pengurusan organisasi disebut sebagai VUCA. Mahasiswa disebut sebagai VUCA. So welcome to the new norm yang dipanggil sebagai dunia VUCA. Guru-guru bisnes organisasi menyebutnya sebagai VUCA challenge. Cabaran VUCA. So, cabaran VUCA. Okey. Mungkin pertama kali anda mendengar istilah VUCA ini. Kan? Tetapi kami di peringkat dan saya dalam bidang manajemen, VUCA ini telah kami pelajari tahun sebelum pandemik lagi. 3 tahun lepas lagi saya telah mempelajari ilmu VUCA ini, memahami apakah yang dikatakan VUCA dan apakah implikasinya dalam hidup, dalam organisasi. Yang mana ianya merupakan satu keadaan change telah berlaku, perubahan telah berlaku, disruption, gangguan, hambatan telah berlaku, bahkan transformation juga telah berlaku. Perubahan telah pun berlaku besar-besaran, tambah-tambah apabila berlakunya pandemik. Sebelum pandemik, negara kita telah pun mengumumkan peralihan pembangunan negara menuju kepada yang disebut sebagai apa? Satu istilah yang disebut sebagai IR 4.0, Industry Revolution 4.0. Kan? Iaitu apa? Peralihan kepada penggunaan teknologi canggih besar-besaran. Telah pun lama dibuat di negara kita ini, mahasiswa. Telah pun lama. Kemudian cepat tak cepat saja pengadaptasian itu berlaku. Sehinggalah munculnya pandemik 19, VUCA ini telah proses VUCA ini telah berlaku dengan sangat cepat. Apa dia VUCA itu? Dia merupakan akronim mahasiswa sekalian. Ya. V digambarkan sebagai volatility. Volatility mahasiswa. Boleh sebut mahasiswa volatility. V itu menggambarkan volatility. U uncertainty. C complexity. Dan A ialah ambiguity. Okay? Ambiguity. Inilah dia. V volatile, keadaan yang digambarkan sebagai perubahan yang berlaku sangat pantas. Sangat pantas. Mahasiswa, pantas sekali. Tak mampu dikejar. Okay? Universiti dia kena cepatlah mengadaptasi perubahan yang ada. Malangnya mahasiswa pula yang ada yang terlambat untuk menyedari bahawa dunia sudah berubah, volatile. Changes telah berlaku dalam proses PNP.
Jadi ada mahasiswa, dia tidak dapat memahami apa yang sedang berlaku. Dia tak tahu volatility sedang berlaku pada saat ini. Dalam bidang pendidikan, dalam bidang bisnes, ekonomi, uncertainty. Kita berada dalam dunia yang digambarkan ketidakpastian. Bila nak selesainya ni? Pandemik ni bila nak selesai? Kan? Ini nak kena pula bersedia untuk berdepan dengan vaksin ketiga. Terutama yang pakai Sinovac. Bro Nasri pakai apa? Pfizer? Pakai Astra? Saya Astra. Oh, hebat dia. tak, saya Sinovac. Sinovac. Hmm. Sinovac dikhabarkan implikasinya tidak sepower Pfizer Sungguh dengan tu. Astra. Jadi bersedialah orang Sinovac kena vaksin lagi kot. Wallahu a'lam. Ketidakpastian, uncertainty. Kita juga dikejutkan apabila Langkawi dibuka untuk pelancongan. Dan kemudian ditukar syarat baru. Tak cukup dengan 2 vaksin, diwajibkan pula untuk membuat pemeriksaan anda ni positif atau negatif sebelum mendarat di Langkawi. Maknanya kalau anda mahasiswa nanti mendapat 2 vaksin bila masuk universiti, ya mungkin universiti mewajibkan anda supaya buat dulu, cek dulu anda ni positif atau negatif. Dah 2 vaksin lah. Tak ada jaminan. Uncertainty. Kompleksiti ialah keadaan yang rumit. Dengan lambakan maklumat, dengan keadaan yang saling berconnecting antara satu dengan lain. Gara-gara pandemik bukan sahaja kesan kepada kesihatan, pada pendidikan, pada ekonomi, pada bisnes, pada organisasi, pada cara bekerja. Kompleks. Kesian anak-anak tadika kita 5 tahun, 6 tahun mahasiswa. Macam mana anak-anak ni 5-6 tahun belajar online? Anda sendiri pun stres? Betul tak mahasiswa? Anda pun stres. Anda pun rasa tak seronok belajar secara online. Ada yang on kamera tapi tidur. Ataupun, on Zoom tapi tidak berada depan kamera. Alasan kamera rosak lah apa, padahal bukan mengaji pun. Tak? Wallahu alam. Ada yang langsung tak buka. Tak join kelas sebab apa? Tidur sebenarnya. Ataupun malam tadi overtime. Habiskan masa main game. Level berapa dah kita punya PUBG kita tu. Kan? Ini bukan PUBG, tak tahu macam-macam lah. Banyak kita explore dah. Jadi apa? Mahasiswa pun geger. Geger ni bahasa mana dah? Bro Nasri Kelantan kau. Geger. Kau orang utara panggil geger. Geger. Kelantan lah. Rasa-rasanya lah. Apa maksud geger orang Kelantan? Tak tahu saya. Mahasiswa pun goncang. Akibat pandemik, ini kan anak-anak 5 tahun, 6 tahun. Kompleks. Cikgu nak mengajar anak 5 tahun online. Tak pernah berlaku. Kan? Mengajar anak 5 tahun, baru 5 minit dia dah hilang dah anak-anak ni. Dia buat benda lain dah. Jangan kata anak-anak, mahasiswa pun hilang dalam kelas. Nampak macam join lah kelas, tapi bila tanya hello. Mana tak ada respon, tak ada feedback pun. Apatah lagi yang berlakunya keciciran dalam proses PNP. Tak masuk kelas. Tak masuk lagi cabaran internet problem lah. Kan? Sangkut line dan sebagainya. Wow, complexity. Dan ambiguity. Ambiguity jadi apa dia? Iaitu kesamaran, ketidakjelasan. Samar dan tidak jelas. Apa yang sedang berlaku. Itu ada mahasiswa berada dalam keadaan ambiguity, samar, tidak jelas. Dia tak faham perubahan telah berlaku, maka kena buat adaptasi. Menerima, first thing first, acceptable. Menerima perubahan ini. Selagi lagi kita tak terima, dia kata susahlah, payahlah macam ni, bila nak ini. Selagi itulah anda berada dalam apa? Dalam tekanan emosi dan perasaan. Hati anda tidak gembira. Sedangkan kita kena menerimanya. Selagi anda tidak menerima, selagi itulah tolakan berlaku. Selagi itulah anda takkan rasa seronok belajar dalam kelas secara online.
Dan para pensyarah kita sebenarnya dipersiapkan belajar berbagai berpuluh-puluh bahkan beratus aplikasi untuk memastikan kelas online berjalan secara produktif, secara active learning. Mereka belajar, para pensyarah kita tu. Immediate. Tetapi bagaimana dengan mahasiswa kita? Inilah yang kita nak kena faham mahasiswa. Satu keadaan yang digambarkan sebagai apa? Buka. Ya, mahasiswa. Pembelajaran era pandemik ini sebenarnya telah mengheret sektor pengajian tinggi negara ke arah transformasi yang radikal. Transformasi yang radikal. Baru ni saya ada seorang sahabat pensyarah USM pukul 12 malam Zoom dengan saya dan dia tunjuk. Saya tanya dia macam mana mengajar, dia PhD, dia profesor ataupun dia belum profesor, dia doktor. Doktor IR, FR, panjang. Hebat dia. Nah, dia tunjuk kat saya aplikasi yang digunakan, platform yang digunakan. Bagaimana pula pelajar yang ada masalah online. Wah, boleh pelajar kena rakam mereka punya presentation dan boleh ditayang dalam kelas. Yes. Nah, transformasi yang radikal. Bagaimana pula dalam kelas online nak buat supaya seperti offline, maka adalah aplikasi dia tunjuk kat saya. Kan? Wah, hebat. Hebat. Beruntung siapa belajar juga kat USM. Persoalannya sekarang ni. Soalannya sekarang ni yang saya nak tanya. Kenapa isu berbangkit mahasiswa semangat yang hilang? Kan? Kenapa? Ada mahasiswa yang berada dalam keadaan masih tidak menentu, uncertainty. Kenapa ada lagi yang kompleksiti tak faham tentang apa yang sedang berlaku? Kenapa ada yang fragile hatinya, volatile jiwanya, lemah semangat, hilang tumpuan belajar, hilang semangat belajar? Kenapa? Kenapa? Ini soalannya. Kenapa? Semangat yang hilang ni mengingatkan saya satu lirik lagu daripada Ekspedisi. Tajuk dia pun semangat yang hilang. Antara liriknya itu, Masya Allah, semangat impian, segunung harap dipulang. Saya tak kerti menyanyi. Kalau saya nyanyi lagi hujan ribut pula. Usah diragukan keupayaan diri. Api yang membara mengikut kata apa? Jawapannya di sini. Tengok. Lagu semangat yang hilang tu boleh YouTube nanti dengar. Semangat yang hilang, dia kata apa? Kita cari pulang. Saya tanya semangat yang hilang kena cari. Kenapa? Kerana terdapat kes pelajar menarik diri dari pengajian. Dengan alasan tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dalam talian. Ini mengundang kerisauan. Memang mahasiswa universiti kita risau dengan krisis. Yang krisis lah. Krisis apa? Krisis apa? Krisis tentang tekanan emosi mahasiswa. Perasaan mahasiswa. Tumpuan mahasiswa. Inilah yang menjadi cabaran dan pihak universiti kita berfikir mencari jalan bagaimana nak mendepani cabaran mahasiswa mereka. So, mahasiswa semangatnya hilang, betul ke semangat anda hilang? Pernah jumpa ke kawan-kawan kita borak-borak dalam chat room, dalam WhatsApp group dengan kawan, mereka hilang semangat, hilang tumpuan, hilang fokus. Saya simpatilah. Saya pun zaman mahasiswa tahun 90 lebih pun, kami pun ada juga berdepan dengan semangat yang hilang. Tapi tak samalah ujian dengan anda. Ujian anda ni unik. Kami tak berdepan lah. Kami masuk kampus. Semangat hilang ni mungkin apa entah. Tak banyaklah ujiannya sebab duduk dalam kampus. Kadang-kadang kena kejar juga dengan pensyarah. Kan?
Ada macam-macam program boleh follow, kurikulum dan sebagainya. Jadi kadang-kadang semangat tu boleh lagi dipupuk. Tapi bila study dari rumah ni, tak. Semangatnya hilang sebab apa tau? Sebab tak jumpa kawan ke? Apa yang menjadikan semangat kita hilang? Tak. Ni ada orang share ni. Ambiguity. Tiba-tiba ambil. Okay. Kesamaran tidak jelas. Mahasiswa yang berada ketidaksamaran. Ya. Mujur universiti kita tidak samar, ambiguity. Dah. Universiti kita cepat membuat perubahan sebenarnya. Pensyarah-pensyarah dipersiapkan belajar berpuluh-puluh ratus tau. Ya. Cuma isu kita mungkin isu infra teknologi di tempat kita. Tapi itu bukan excuse. Kita pun dikejutkan dengan mahasiswa yang duduk di pedalaman panjat pokok nak dapatkan internet line. Kan? Hebat tak? Pergi ke bandar nak dapatkan line. Duduk kat kawasan luar rumah. Tak? Tapi bila semangat yang hilang ni, internet ada di rumah pun tak masuk kelas. Kan? Semangat yang hilang ni sebenarnya excuse saja. Ini merupakan mitos. Semangat yang hilang ini berlaku daripada kalangan-kalangan mahasiswa yang buka lah. Jadi masa buka. Nah, dia hanya mitos bagi seorang mahasiswa yang ada prinsip dan nilai. Nah, ini mitos. Semangat yang hilang ni apa? Mitos. Bagi siapa? Bagi mahasiswa yang punya prinsip dan nilai. Tetapi, penyakit ini akan berlaku pada mahasiswa yang buka, yang kalah dengan cabaran buka itu. Maka dia jadi volatile, kan? Dia jadi uncertainty, dia jadi ambiguity, dan dia jadi kompleks jiwa dia yang stres tu. Ada orang, okey, siap beli panjat pokok, nak dapatkan line keluar, cari usaha. Sebab apa? Sebab dia ada nilai. Dia ada nilai. Mahasiswa. Okey. So, apa sebenarnya yang memotivasikan anda untuk belajar? This is a basic question. Apa yang memotivasikan anda untuk belajar? Apa dia? Apa sebab kita bersemangat nak belajar? Dan kenapa semangat itu pudar? Kenapa semangat itu pudar? Apa prinsip anda sebenarnya untuk belajar? Mahasiswa, apa prinsip kita? Sebagai mahasiswa ni kita ada prinsip atau tidak? Kan? Apa nilai yang anda cuba berikan kepada negara anda? Apa nilai yang anda cuba bina dalam diri anda? Apa yang mendorong anda, membuat anda berasa penting dalam perjuangan anda saat ini? Apa yang mendorong anda? Hingga anda nak belajar. Yang mendorong anda untuk belajar. Apa dia? Yang menyebabkan anda rasa penting dalam hidup anda pada saat ini. Kan? So ada orang kata, apa? Perjuangan dia adalah berkata tentang masa depan. Apa yang mendorong anda belajar untuk masa depan? Ini selalu diulang-ulang. Fikir masa depan, fikir masa depan. Betul? Baik, saya bertanya. Berapa lama sebab masa depan ini kita boleh apa? Boleh fokus, boleh bersemangat, dan boleh konsisten. Berapa lama dia boleh jaga? Kalau sebab masa depan. Sebab ada mahasiswa dia tak nampak masa depan pun. Ada mahasiswa yang nampak masa depan. Ada yang nampak sekejap, batu ambiguity balik. Jadi, berapa lama sebab masa depan boleh menjaga dan memberikan dia inspirasi untuk dia konsisten belajar? 1 tahun? 1 bulan? 6 bulan? Setahun dah? 2 tahun? Mula-mula lu semangat belajar kan? Lepas tu masuk 2 tahun, 3 tahun? Lepas tu habis degree tak nak belajar dah, habis. 10 tahun? Berapa lama? Kalau sebab masa depan tadi boleh mendorong kita. Dan kepada mahasiswa yang dia rasa
Dia rasa tidak jelas masa apa. Sorry, dia rasa apa? Dia rasa semangatnya apa? Hilang. Apakah dia tidak ada masa depan? Tidak melihat masa depan. Kenapa? Kalau masa depan ini penting, kenapa? Kenapa saat ini ada yang merasa lemah dan tidak semangat? Why? Mana sebab masa depan? Tak fikirkah atau bagaimana? Tak pentingkah tentang masa depan? Dah. Lagu mana? Susah bercakap tentang masa depan ni sebab tidak ramai kita ada kemampuan, ada future thinking, melihat masa depan. Melainkan dia dibina semangatnya, perjuangannya ketika di universiti. Ni duduk dekat rumah, belajar di rumah. Masa depan ni tak nampak. Yang nampaknya apa di rumah? Pada era pandemik ini duduk di rumah. Yang nampaknya katilnya, tidurnya, enjoynya, relaxnya, leg low. Nah, laptop, games. Kan? Mana masa depannya? Adakah faktor harga diri boleh mendorong kita memiliki motivasi yang tinggi? Sebab mungkin ada yang memberi jawapan harga diri, doktor. Sebab harga dirilah, maka kita kena belajar sungguh semangat. Betul? Saya anak orang miskin, mahasiswa. Saya dibesarkan dari sebuah keluarga yang tidak berpendidikan tinggi. Ayah saya hanya belajar sampai darjah 6. Dan beliau menjawat jawatan sebagai tukang kebun sekolah. So saya anak tukang kebun sekolah. Gaji masa tu 300 lebih, 400 lebih. Duduk di sebuah rumah yang dipanggil rumah murah yang berharga 19,000. Dibeli tahun 1980. 19,000 2 bilik sahaja. Seronok dapat rumah kerana sebelum itu saya terpaksa berpindah randah rumah. Nyewa tak boleh bayar, kena pindah penumpang rumah orang pernah. Allahu Akbar. Nah, ibu saya buta huruf. Sekolah darjah 1 diberhentikan kerana faktor keluarga miskin. Ibu saya buta huruf. Saya dibesarkan oleh mak ayah yang hanya berpendidikan sekolah rendah. Darjah 6 ayah saya, darjah 1 mak saya. Apakah saya tidak ada harga diri? Ya, mungkin mahasiswa anda beruntung, mak ayah anda berpendidikan tinggi, kerjaya bagus. Cikgu, pensyarah, pegawai kerajaan. Nah, mungkin ustaz, ustazah. Apa yang hendak anda perjuangkan dalam konteks harga diri? Saya orang miskin. Anak sulung. Nah, tapi ramai di luar tu orang miskin, anak sulung, anak tak sulung. Cuma sejauh mana dia merasakan harga diri ini? Berapa lama motivasi harga diri ini boleh mempengaruhi anda? Jika anda ada harga diri yang anda perjuangkan, jika ada. Dan jika ada, berapa lama benda ini boleh mempengaruhi anda? Kerana ada mahasiswa yang datang daripada keluarga miskin, masih lagi semangatnya hilang. Belajar ala kadar. Berapa lama motivasi harga diri ini boleh bertahan? Tambah pula duduk kat rumah, hari-hari tengok mak ayah. Harga diri tu jadi kata, mak ayah. Saya dulu, asal Negeri Sembilan, belajar diploma, duduk kat Perlis, jauh. Oh, rindu family, rasa nak balik ni, nak bagi mak rasa. Wah, kan? Jadi rasa, bila malah ya, mula hilang semangat, tengok balik gambar mak Allah, gambar Allah. Ingat balik pesan ayah. Abah saya masa mula-mula hantar belajar dulu kan. Bekalkan saya dengan RM30 ya. Dari talung ni ya abah ada RM30 long. Ni pun abah pinjam. Abah saya pinjam duit hantar saya mengaji. Naik bas daripada Seremban ke Kangap. Tu zaman diploma. Zaman ijazah saya pasal berhenti. Saya dah masuk dah tahun 1 di Shah Alam.
Tapi kerana faktor kemiskinan, masa diploma saya dapat serama percuma, makan percuma, yuran rendah. Jadi walaupun ayah saya boleh bagi duit sikit, tapi saya boleh survive. Saya pun bekerja dalam kampus. Saya kerja 1 hari 3 jam, 4 jam. Masa zaman diploma saya dah kerja dalam kampus. 1 jam dibayar RM3. Nak survive. Nak bagi semangat ni, berdiri ni kerja. Takkan nak bagi alasan tak ada duit, tak cukup duit. Takkan nak susahkan mak ayah. Dah tahu dah mak ayah kita macam mana. Cari duit. Tak cukup dalam kampus kerja, luar kampus. Kerja pula luar kampus, ada restoran dekat kedai makan dekat luar belakang pintu belakang UiTM around. Buat apa tu? Cuci pinggan malam-malam, cuci pinggan. Keluar berdesuk ikut bawah pagar. Jangan rakam. Tadi jadi kes saya hilang apa? Mahasiswa hilang sejak malam tu zaman saya lantaranya hilang. Tak, pukul 9.30 hilang. Menyusup bawah pagar tu pergi kedai makcik sebelah. Cuci pinggan, cari duit, pukul 11 masuk balik asrama senyap-senyap. Tak pernah kena tangkap. Hebat tak hebat. Dua diploma saya dapat. Diploma business study, diploma cuci pinggan. Kan? Harga diri. Tapi berapa lama motivasi ini boleh bertahan mahasiswa? Kerana harga diri jugalah saya belajar pada ijazah sarjana muda, tahun pertama saya berhenti. Sebab di Shah Alam belah dah pindah, kena sewa rumah, tumpang motor kawan, kena bagi dia duit minyak, duit sewa kena bayar, duit tak ada. Makan sendiri. Allah. Buat keputusan besar. Berhenti kerana tak nak menyusahkan mak ayah. Berhenti belajar. Kita ni ada PTPTN, ada itu, ini dan sebagainya. Mari pandemik, lembik dah. Tak. So, adakah harga diri ini mampu memberikan anda kekal bermotivasi, konsisten semangat, kan? Tak. Dan ramai memberi alasan keluarga. Is it real? Adakah kerana keluarga? Anda di mana saat ini sekarang? Di universiti ke di rumah? Anda bersama keluarga sepanjang pandemik ni. Kenapa tak semangat juga? Tak. Sebab hari-hari kot tengok muka mak, muka abah, ayah. Jadi rasa selamat, rasa secure, rasa tak ada apa. Ya. Anak-anak saya tak ada lagi universiti, yang sulung baru form 5. Baru form 5 tahun ni ambil SPM kan. Hari-hari dulu rindu dia. Tak. Form 1, form 2, form 3, form 4 duduk asrama rindu betul. Tak, dia kalau telefon kami ni, seronok tunggu dapat dengar suara tu kan. Bila pandemik duduk rumah ni hari-hari menatap, tak tahu apa motivasi dia. Nak saya agak. Tadi pun saya borak dengan dia sebelum nak cakap dengan mahasiswa. Saya borak dengan dia sebab dia pun remaja. Borak-borak dengan dia. Macam mana menghadapi cabaran pandemik ni? Borak dengan dia dulu tadi. Dia bagi pandangan. Bagus. So, anda sama keluarga. Kenapa tak semangat lagi? Kenapa dia tidak mendorong? Kenapa tidak memberi momentum? Tak. Apa motivasi kita sebenarnya? So, inilah satu soalan yang besar. Menyebabkan apa yang jaga semangat kita hilang ini. Sebenarnya kita pun tak jelas apa sebenarnya memotivasikan kita belajar. Tak. Apa sebenarnya yang memotivasikan kita belajar? Ini soalan besar. Apa yang memotivasikan sebenarnya kita ini? Apa noktah bidayah? Titik tolak kita belajar. Push factor. Is it external factor? Family external factor. Apa tadi? Saya cakap pasal apa ni? Masa depan external factor. Harga diri. Harga diri internal factor lah. Apa noktah bidayah yang sepatutnya? Apa titik tolak yang betul? Yang apa pun berlaku, mari buka ke, lepas ni kuka ke, tukar ke, kan? Apa pun keadaan yang berlaku, kita mampu bersemangat wajar berdepan dengan cabaran. Apa noktah bidayah? Tak kiralah zaman apapun sebenarnya.
apabila anda ada titik tolak yang betul, kenapa anda belajar, itulah yang akan menjadi push factor anda untuk kekal bersemangat dan berdisiplin. Ada perjuangan yang anda bawa, ada nilai yang anda bawa, ada prinsip yang akan menjadikan anda mahasiswa yang berbeza dengan mahasiswa yang biasa-biasa. So, noktah bidayah ini yang harus anda muhasabah. Noktah bidayah, titik tolak yang betul adalah kefahaman tentang belajar kita ini kerana siapa, untuk siapa, dan nak bawa ke mana ilmu-ilmu ni semua. Apa pun nak belajarlah, engineering ke, accounting ke, sains sosial ke, fizik ke, digital ke, apa pun, titik tolaknya mesti jelas sejelas-jelasnya. Sebab tu dalam buka tadi, kita kena V. Yang pertama, vision. Vision kena jelas. Vision kena jelas. Jadi vision ni bercakap tentang apa? Noktah bidayah, titik tolak apa yang menjadikan kita ni ada visi, ada hala tuju. Noktah bidayah, titik tolak yang paling penting bagi kita mahasiswa muslim sekalian ialah untuk serve Allah SWT. Untuk berbakti, mengabdi diri kepada Allah. Untuk bekerja, belajar kerana Allah. Untuk capai redha Allah. Vision itu melangkaui diploma, degree, master, PhD. Dunia melangkaui sampai yaumal akhirah. Kerana apa? Kerana kita beriman kepada hari pembalasan. Malik yaumiddin. Kita akan berdepan dengan penguasa Malik yaumiddin di hari pembalasan. Maka sebab itulah kita menjadi mahasiswa yang titik tolak belajarnya bukan sebab CGPA, bukan sebab nak dapat CGPA 3.5. Ya, saya pun dapat CGPA 3.5. First class, diploma, degree pun. Tapi bukan itu. Bukan itu. Ada yang lebih besar yang menjadikan dorongan push factor tu kekal, berjuang. Dan sampai boleh PhD, pergi go PhD. Walaupun zaman saya tidak diuji seperti pandemik, tapi fitrahnya saya pun diuji dengan kemiskinan. Tak ada duit, berhenti belajar, ambil part time. Sebab apa nak kena belajar juga? Sebab ada perjuangan di sebalik itu. Ada push factor. Push factor itu apa? Nak serve Islam. Kita nak serve agama kita ini. Kita nak melahirkan cerdik pandai Islam yang pakar dalam segala bidang. Kita nak menjadi salah satu daripada batu bata yang menegakkan kalimah Islam. Ini royah matlamat tu kena betul. Kalau royah kita kerana game, kerana faktor persekitaran, cetek sangatlah anda punya goals anda. Titik tolak yang lemah tidak mampu melahirkan orang yang hebat di persada kehidupan. Hatta golongan-golongan bukan Islam pun, jika mereka tak ada titik tolak yang betul dalam konteks dunia pun, mereka takkan jadi hebat. Tapi kerana titik tolak mereka betul tentang dunia, manjada wajada, siapa usaha dapat. Mereka faham, cuma mereka tak beriman. Sebab tu mereka usaha all out. Cari jalan belajar. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat pada peringkat pertama yang memotivasikan kita ni yang kekal apa dia? Titik tolak yang betul. Mencari redha Allah SWT itu. Jadi nak cari redha Allah. Takkan nak perhabis masa dengan game kita. Takkan nak perhabis masa dengan tidur berjam-jam. Takkan nak perhabis masa dengan chatting dengan siapa-siapa entah.
tidur lewat malam. Nah, siap beli, mampu pula beli macam-macam tools untuk puas hati main game. Tapi bila bab belajar, lagu mana? Jadi mahasiswa, kita mesti mengambil spirit sabda Nabi SAW. Islam itu tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi darinya. Maka tinggilah jiwa anda. Tinggilah matlamat anda belajar. Tinggikanlah keinginan anda untuk serve your din. Untuk menjadi cerdik pandai Islam. Bukan yang berlaku sekarang, pandemik. Ini suatu proses. Cuma anda lah yang Allah uji. Anak-anak sekalian, anda Allah uji macam mana. Saya tak dapat lah lalu pengalaman tu. Tapi saya lalu juga pengalaman apa ni, pandemik ni. Nak? Terkesan besar sebab saya businessman. Tak? Terlibat dalam konsultan. Kontrak saya ditangguhkan. Projek-projek saya ditangguhkan. Tak ada job. Dekat setahun tak ada job saya. Tak ada job, tak ada income. Tak ada income nak bagi makan anak isteri. Kesan juga. Kan? Kesan. Tapi tak ada lah sampai saya hilang motivasi. Hilang semangat yang hilang. Tidak. Saya mesti berjuang, bertahan. Cari jalan. Improve diri. Kan? Akhirnya alhamdulillah boleh bertahan lagi. Tak? Sejak Januari sampailah saat ini program tak berhenti-henti. Ada je klien yang jemput. Bila buat training online, kan rating dapat tinggi. 90%, 95% bagi markah tinggi-tinggi. Sebab apa? Sebab ngajar online pun dia rasa macam offline. Seronok dia kata. Oh, dulu dia ingat training online ni bosan doktor. Sebab dia pernah belajar kursus online sekali bosan nak tidur. Tapi bila masuk dengan saya, tak ada nak tidur, nak tahan daripada buang air. Sebab apa? Seronok belajar dalam kelas. Dr. Razali. Tak? So, apa noktah bidayah kita? Yang akan menjadikan kita seronok untuk belajar. Seronok untuk memberikan yang terbaik. Noktah ini yang penting. Yang akan menjadikan kita lebih semangat dan kuat. Kita ambil lah daripada hujjah ataupun dalil Quran surah Al-An'am 16263 kita selalu baca qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, inilah dia. Katakanlah sesungguhnya solat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Kita nak serve Allah. Mahasiswa, you want to serve Allah. Takkanlah kita nak serve Allah dengan cara yang tidak, orang kata orang Negeri Sembilan sebut tak semongah. Ada orang Negeri Sembilan sini tak semongah. Buat persiapan ala kadar, belajar ala kadar, lepas tu bagi alasan stres, tak ada semangat lah, susah lah, internet lah, apalah. Tak. Ini yang kita nak kena sedar. Inilah nilai. Nampak tak? Apabila titik tolak kita betul, kita akan dianugerahkan Allah dengan nilai, values yang tinggi, yang dipanggil sebagai tauhid values. Nilai tauhid. Belajar kerana Allah ini ada nilai. Nilai apa? Tauhidik values. Nilai tauhid, nilai tertinggi. Inilah indahnya nilai-nilai tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya untuk menjaga kita ni di tengah-tengah perubahan yang tak pernah berhenti. Nilai ini buka ke lepas ni apa lagi nak lari ke, kita tetap ada nilai. Nilai itu yang menyebabkan kita tidak goyang, tidak turun. Kalau turun semangatnya hanya seketika, kemudian dia bangkit balik. Kenapa? Nilai tauhid tadi telah mencerahkan kembali. Nilai tauhid tadi membantu dia untuk ada tempat bergantung yang jelas. Dia dapat momentum balik cepat. Tapi kalau tidak ada nilai tauhid, batu duduk lama, semangatnya hilang dan tenggelam sampai sudah. Boleh? Siswa?
Mudah-mudahan insya-Allah, mudah-mudahan. Okey. Dah. Jadi marilah untuk langkah pertama menjadi mahasiswa yang kekal, bersemangat, konsisten, istiqamah. Dah, kita menjadi mahasiswa yang memiliki noktah bidayah, titik tolak yang betul. Belajarlah kerana Allah. Nak belajar untuk serve kita punya agama ini. Nak belajar ini adalah untuk menjadikan kita salah seorang apa dia? Salah seorang cerdik pandai Islam. Untuk apa? Untuk menjaga salah satu penjuru Islam. Yang ambil ekonomi, nak jaga penjuru ekonomi Islam. Yang mengambil engineering, nak jaga penjuru engineering dalam Islam. Saya bidang management and leadership. Nah, saya nak jaga penjuru leadership dalam Islam. Manajemen dalam Islam. Ini niatnya. Itu yang mengaji sampai PhD tidak baik duduk rumah cek duit ya. Tapi kan tanggungjawab itu. Maka anda kena miliki titik tolak yang betul. Marilah sama-sama malam ini kita memohon kepada Allah. Sebagaimana doa Nabi SAW, ya Allah, sungguhnya aku memohon cintamu dan cinta-cinta orang yang mencintai. Kita kena berdoa dengan Allah supaya Allah, kita minta dengan Allah, memohon cinta Allah supaya Allah pilih kita, hati kita ni. Allah pilih hati kita menjadi mahasiswa yang takut dengan Allah, yang nampak akhiratnya, yang nampak nilai kehidupan yang nampak. Satu hari nanti dialah jadi masa depan Islam. Dialah batu bata Islam. Dapat cinta Allah, bila Allah cinta, Allah akan bagilah. Bagi titik tolak tu. Dan kita berdoa dengan Allah supaya kita ini menjadi cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah. Duduk dalam usrah dan tarbiyah itu sebenarnya cinta berada bersama orang-orang yang mencintai Allah. Ini usrah pun tak ikut, program Quran pun tak ikut, tak tahu apa benda yang dia ikut. Jadi kita berada bersama dengan kelompok yang mana? Adakah anda berada dalam kelompok yang cinta kepada Allah? Maka jalan yang kita yakini dalam haluan untuk menjadikan kita tergolong dalam golongan yang cinta kepada Allah. Kita berada dalam halaqah tabawiyah kita. Karena itulah halaqah inilah merupakan medan menghimpun orang-orang yang mencintai Allah seikhlasnya. Kalau tak duduk dalam bersama dengan orang-orang yang mencintai Allah, kita akan duduk dalam golongan orang-orang yang melupakan Allah. Itu yang banyak buang masa, tak apa-apa kerja dibuat kat dalam rumah tu. Doa dengan Allah. Ya Allah, jadikan. Nabi berdoa mengajar, oh ya Allah, jadikanlah cintamu lebih aku cintai dari diriku sendiri. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka menemui cinta ini. Ali bin Abi Talib baru 9 tahun menawarkan diri untuk menggantikan Nabi ketika Nabi nak berhijrah. Luar biasa 9 tahun. Ini cintanya melebihi cinta diri sendiri. Kita yang umur dah 20, 23, 24 tahun, ni apa benda yang kita tawarkan untuk Islam? Apa dia? Tanya diri sendiri. Apa yang kita tawarkan untuk Islam? Ali bin Abi Talib seusia 9 tahun. Asma binti Abu Bakar ditugaskan oleh ayahandanya untuk supply makanan di Gua Sur ketika Nabi dan Abu Bakar menyuruh. Asma ketika itu nak naik panjat bukit gunung batu-batu. Apa mahasiswi buat? Duduk santai depan TikTok. Ya, main TikTok tak habis-habis. Apa dia TikTok yang kita duduk main tu? Menyumbang kepada Islam ke tidak? Atau sekadar nak menayang apa? Lifestyle kita? Hobi kita? Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Harithah. Dan sebutlah segala nama-nama para sahabat. Dan anda akan melihat bagaimana doanya, jadikan cintamu lebih aku cintai dari diri sendiri. Tengok sahabat-sahabat.
Semua mereka ini membuktikan cinta mereka lebih utama kepada Allah banding diri mereka. Hijrah. Bahkan mengorbankan diri kan. Allahu Akbar. Moga Allah anugerahkan cinta kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Saya dah diberitahu 5 minit lagi. Maka saya berhenti sini dululah kot. Untuk soal jawab ke apa tak pasti. Baik. Prof Nasri, serah balik pada pengusi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih majlis ucapkan ribuan jutaan terima kasih pada doktor speaker kita hebat kita malam ni, Dr. Razali Ma'ruf. Dan alhamdulillah kita dapat macam-macam malam ni sebenarnya. Suntikan-suntikan semangat daripada Dr. Razali Ma'ruf kita. Alhamdulillah saya pun dah rasa macam kembali ke universiti balik ni. Kembali ke universiti balik, rasa semangat tu berkobar-kobar. Dan bidang saya sendiri pun sekarang ni pun saya dah bekerja dan sebagainya, saya pun rasa ilmu VUCA tu bagi saya pun baru tahu doktor. Saya pun baru tahu dan saya pun catat tadi dan sebagainya. Dan alhamdulillah lah, itu pun satu bekalan juga buat saya yang telah pun keluar daripada universiti ni, insya-Allah. Jadi kita buka pada mahasiswa sekalian, insya-Allah. Masya-Allah doktor, dalam penyampaian doktor tadi ada yang catat nota, ada yang tulis nota tu balik, dan ada yang tag kawan-kawan dia. Alhamdulillah, tangan-tangan macam ni, insya-Allah tangan-tangan yang berkah. Moga-moga tekan share tu, tag nama kawan-kawan tu, insya-Allah Allah SWT memberi keberkahan dalam hidup kita. Baik. Kita buka pada mahasiswa-mahasiswi seluruh Malaysia, insya-Allah, untuk bertanya soalan malam ni yang hadir. Kita pun ada beberapa soalan, insya-Allah. Soalan pertama doktor daripada Hannah Humaira Azmi. Saya baca ni. Bagaimana kita boleh mengenal pasti semangat mahasiswa yang seharusnya jelas, noktah bidahnya mula memudar, hilang. Bagaimana kita boleh mengenal pasti? Ya. Okay. Silakan. Baik, saudara-saudari Hannah Humairah. Nak tahu dia, tengoklah apa aktiviti rutin dia. Apa kegiatan yang kita buat, aktiviti kita. Apa agenda yang dalam seharian dalam hidup dia. Apa program yang dia lalui, yang dia buat, yang dia laksanakan. Apa yang dia catat dekat Facebook dia. Apa yang dia angkat yang dia angkat dalam Facebook dia. Apa yang dia rancang. Kan? Itu nombor satu. Nah, kegiatan amal itulah yang akan menjelaskan, menunjukkan bukti. Sebab itulah setiap iman itu disusuli dengan amal. Iman ni bukan boleh dikata-kata saja di lidah manis berbicara, tetapi dizahirkan dengan amal. Amal itulah yang menjadi nilai kepada noktah bidayahnya itu jelas. Tapi kalau amal dia, nak cakap pasal makan ke apa, nak tidur kat mana, nak main game apa, bila nak boleh bercutinya, kalau itulah yang dia ni, maka itu je lah. Nah, itu je. Tapi kalau dia fikir what's next, apa yang boleh buat. Nah, dalam konteks mahasiswa, nombor satu ialah dia busy dengan kegiatan harian sebagai mahasiswa. Latih to be, assignment, berjumpa dengan pensyarah, komunikasi dengan pensyarah, grouping study dengan kawan-kawan dia, pembacaan dia. Itu adalah basic sebagai mahasiswa. Sibuk dengan dunia akademiknya. Pastikanlah anda berada dalam kriteria mahasiswa yang best among the best. Letakkan diri kita itu. Targetlah jadi best among the best. Kan? Saya dulu target jadi top 10 student. Ya Allah bagi jadi top 3, top 1. Alhamdulillah. Targetlah kena ada. Nak jadi top 10 student. Macam mana? Studinya lain macam. Betul tak? Studinya adalah overtime. Lawan ngantuk, lawan penat dan sebagainya. Nak dapat best student. Apatah lagi nak belajar sampai PhD. Bukan kaleng-kaleng. Ada prinsipnya nak berjaya itu. Prinsip nak berjaya itulah yang harus kita pegang dan kita amalkan. Nampaklah dia kriteria. Tapi janganlah hanya sekadar ulat buku.
mahasiswa ulat buku sahaja. Kerana kita ada tanggungjawab Islam. Maka adalah perkara-perkara, aktiviti-aktiviti yang terlibat dengan kegiatan Islam. Baik dalam kampus secara online ataupun buatlah apa cara pun. Nah, haluan siswa ada kan kegiatan-kegiatannya. Involve lah. Di peringkat IPT masing-masing. Paling tidak jadi jawatankuasa. Paling tidak sebarkanlah program yang bagus ini. Nah, bagi haluan siswa yang ada mindset da'i ilallah, maka carilah mahasiswa lain untuk bersama-sama bergabung dengan haluan siswa. Nah, kami dulu sibuk cari student junior-junior ni. Tak, cumalah ni susah lah. Kan, kita pun tak kenal siapa dia student baru kan. Semua benda online kita tak kenal. Itu cabaran kepada antum. Kan? Okey? Boleh? Jadi, orang yang jelas noktah bidayah ni dapat dilihat dengan amal dia. Dengan amal dia. Hatta penulisan dia, video dia, apa yang dia cakap, apa yang dia buat. Dia akan jadi apa? Trusted role model. Ya? Kemuncaknya orang yang jelas noktah bidayah dengan ni, kemuncak orang yang jelas noktah bidayah akan melahirkan seorang mahasiswa yang dipanggil sebagai the trusted role model. Bukan role model tau, trusted role model. Role model yang dipercayai. Nampak tak? Sebagaimana Nabi SAW menjadi apa? The trusted role model. Sebelum Nabi menjadi Nabi pun, Nabi telah digelar Al-Amin. Dan trusted role model ni bukan diberi oleh manusia. Tapi trusted role model ni bersumberkan wahyu Al-Quran. Kita ni jadi mahasiswa trusted role model. Value-nya bagaimana nilainya? Al-Quran. Al-Quran. Ya, daripada Fatihah ayat 4, daripada Zariyat 56, Baqarah 30, Al-Mu'minun ayat 1. Nah, apa lagi? Daripada surah kita Al-Baqarah 127, 128, banyak. Semua dalilnya Quran. Trusted role model. Boleh dilihat. Insya-Allah. Mudah-mudahan antum menjadi the trusted role model di kalangan mahasiswa, insya-Allah. Allah amin. Terima kasih doktor. Ada soalan di atas saya terlepas pandang apa ni. Tak silap saya soalan tu nota. Dia macam nota daripada doktor tadi. Macam apa yang memotivasikan diri. Ya. Itu Ada yang tanya macam mana masa tadi. Apa dia kata masa. Agih masa apa tadi. Ya, saya tengok balik. Apa ni. Macam nak tengok apa ni komen yang lepas tapi boleh buka previous comment pula. Dia kalau buka dapat saya. Ni Taqiyuddin tuan Taqiyuddin. Trend berbisnes sambil belajar dalam kalangan mahasiswa, bagaimana nak seimbangkan masa. Okey. Ya, Betul. Saya antara yang belajar degree part time dan master part time. Kerana faktor kemiskinan, saya mengambil keputusan sebagai anak sulung untuk berhenti belajar walaupun saya dah tahun 1 degree masa tu. Tapi saya ambil keputusan untuk berhenti dan kerja. Kemudian saya belajar secara part time di UiTM, ambil KLK kursus luar kampus. Master saya juga adalah part time sebenarnya. PhD saya full time kerana dapat peluang beasiswa dan kerja pun dah stabil masa tu. Nah, jadi bagaimana nak menguruskan masa itu disiplin. Nah, yang pentingnya ialah kita ada dia punya KPI, target. Tak, bisnes kerja kena jalan, study kena berjalan. Degree saya nak habis 4 tahun lebih. Part time. Tak, 4 tahun lebih. Kalau full time 2 tahun. Tapi lah part time. Tak, kelas pukul 6.30 petang start. Itu kalau saya ambil kelas KLK, bayangkan yang ambil ujung minggu. Sebulan sekali kelas. Bila nak habis. Tak, jadi tak kena ada disiplin tu kena kekal kan. Tak, lepas tu dia punya dipanggil titik tolak tu harus disubur-suburkan selalu. Kalau tidak, titik tolak boleh beralih. Bila dah dapat duit banyak lah, naik pangkat lah, apalah, dah mula sibuk. Dah tak nampak study ni besar. Sebab antara impak yang bagus bila kita study ni ialah dalam Malaysia, dalam konteks Malaysia ni, semakin kita berpendidikan tinggi, dilihat disegani. Disegani. Jadi, masyarakat akan rasa respect dan kagum dengan orang yang mengaji ni. Tambah kalau kita sampai level specialist, PhD, master dan sebagainya.
Ini menjadi asbab kepada kita boleh berkomunikasi dengan yakin kepada masyarakat. Boleh memberikan pandangan kepada dalam masyarakat. Masyarakat akan memberi apa? Akan memberi satu penghormatan kepada golongan yang berpendidikan tinggi. Selain daripada itu, makin kita mengaji, makin kita merendah diri dengan Allah. Banyak ilmu kita tak faham lagi. Disiplin, okay? Ada timeline, follow je punya timeline. Follow timeline anda. Kalau kata 4 tahun setengah, okey buat 4 tahun setengah. Follow dia punya perancangan anda tadi. Lepas tu memang penat. Saya tahu memang penat. Sebab itulah kita perlu kepada supporting. Kalau saya dulu dah berkahwin awal, kahwin muda. Jadi isteri saya lah support, bagi semangat. Okay, kemudian apa dia? Ahli-ahli halaqah saya, mas'ul saya. Guru-guru murabi saya kan yang memberi dorongan dan semangat untuk terus belajar dan belajar. Boleh insya-Allah Hafidin, insya-Allah. Ada soalan terakhir kot. Apakah sumbangan kepada Islam dalam umur mahasiswa selain menjadi seorang penuntut ilmu yang alim? Sumbangan yang kepada Islam yang doktor kata serve Islam. Masya-Allah. Sa'ad bin Zaid bin Harisah usia baru 20-an dah jadi pahlawan di medan perang. Apa maknanya? Maknanya anda harus menjadi pemimpin kepada golongan mahasiswa. Itu sumbangan pertamanya. Kalau anda tak jadi pemimpin pada mahasiswa yang pemimpin yang ada fikrah Islam, maka mahasiswa ni akan dipimpin orang yang tidak ada fikrah Islam. Maka tak ke mana-manalah dibawanya mahasiswa ini. Kepada hala tuju yang tidak jelas, kepada hala tuju yang tidak membawa kepada Malik Yaumiddin, kepada event-event yang entah apa-apa. Sebab apa? Kerana dipimpin oleh mahasiswa yang tidak ada kefahaman Islam yang sebenar. Maka antara yang anda boleh contribute ialah bagaimana anda melayakkan diri anda, menyediakan diri anda, berlatih diri anda di peringkat kampus jadi mahasiswa Islam. Menjadi pemimpin mahasiswa. Mampu menyampaikan fikrah, mampu memberikan pandangan dan pendapat, mampu menzahirkannya melalui kegiatan aktiviti persatuan dan kelab-kelab yang ada dalam kampus. Aktif dalam kampus persatuan dan buatlah kegiatan-kegiatan wa'ayun Islami. Sebarkan melalui pelbagai cara aktiviti dan sebagainya. Contoh kita buat program Road to Al-Aqsa, apa tu yang cycle tu? Bro? Road to Al-Aqsa, ya. Sungguh tu. Itu ada salah satu cara kita mengajak masyarakat mahasiswa umum untuk berbasikal dan running mengenali Palestin Al-Aqsa dan mengenali haluan siswa dan menyebarkan info-info tentang perjuangan membebaskan Palestin ataupun membebaskan Masjid Al-Aqsa. Itu contoh, banyak lagi kita boleh buat kan, menganjurkan seminar-seminar perbicaraan menjemput tokoh-tokoh yang ada matlamat Islam dan sebagai contoh di kalangan mahasiswa, jemputlah mereka untuk untuk berkongsi pengalaman. Ramai dalam haluan kita ni ada kepakaran yang hebat-hebat. Ajak invite mereka berkongsi. Biarlah 10 orang yang duduk dalam online Facebook ke apa ke, buat saja. Kita bukan nak mengejar angka. Kita tak pernah pun nak mengejar angka, tapi kita berbuat itu lebih. Biarlah amal kita itu dinilai dengan berbuat. Bukan nombor-nombor itu yang menjadi penilaian, tapi berbuat amal itu dengan ikhlas. Buat, sibukkan diri kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. Ada soalan lagi? Baik. Tak ada dah. Saya kira itu soalan yang terakhir. Tapi boleh kalau ada lagi mahasiswa? Jam pun dah menunjukkan 10.38. Tapi mahasiswa ni tak ada hal, insya-Allah. Betul. Pukul 11 ke 12 boleh? Pukul 1 boleh tidur. Okey. Sungguh? Saya nak conclude ni. Okey. Insya-Allah. Ada share sikit balik kan? Tak payah kot. Okey. Nak conclude lah insya-Allah. Mudah-mudahan. Okey, jadi insya-Allah
terima kasih pada Dr. Razali Ma'ruf atas jawapan pada soalan-soalan tadi. Jadi insya-Allah saya serahkan untuk sesi penutup ataupun kesimpulan lah daripada Dr. Razali Ma'ruf kepada mahasiswa-mahasiswa hebat kita malam ni, insya-Allah. Silakan. Baik, alhamdulillah. Semangat yang hilang, tajuk yang dibincangkan pada malam ini, formulanya ialah kita memerlukan kepada satu komitmen. Satu komitmen yang disebut sebagai komitmen spiritual. Komitmen keimanan. Ya mahasiswa, komitmen keimanan. Komitmen keimanan ialah bercakap tentang apa? Tentang bagaimana kita memiliki kefahaman tauhid dan menjadi titik tolak kepada segala usaha dan matlamat kita dalam pembelajaran. Tak, kalau kita masih ingat Nabi Ibrahim AS berdepan dengan satu ujian berat, iaitu apa? Menyembelih anaknya sendiri yang Nabi Ibrahim tunggu puluhan tahun dan dia dapat wahyu daripada Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Andai kita dijemput, andai kita di tempat Nabi Ibrahim, apa yang perlu kita lakukan? Tak? Apa yang patut dibuat? Dan apa nilai apa yang paling dalam ketika itu? Nabi Ibrahim melaksanakan arahan Allah SWT. Cinta apa yang paling dalam ketika Nabi Ibrahim melaksanakan dan mendepaninya? Apa cintanya? Melainkan cinta apa? La ilaha illallah. Inilah the right mindset. Inilah titik tolak yang betul. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Ketika apa sahaja kita berdepan dengan ujian dunia, pandemik, buka challenge, apapun cabaran anda, kewangan, nak berkeluarga dan sebagainya yang menanti, anda harus memiliki the right frame of mind. Apa dia? La ilaha illallah. Inilah yang dipanggil sebagai komitmen spiritual. Komitmen spiritual. Bukan komitmen kepada teknologi, bukan komitmen kepada yang kita sebut tadi nak kerjaya lah apalah. Itu boleh. Tapi the biggest komitmen yang kita kena bina ialah komitmen spiritual. Komitmen iman. Asasnya tauhid. Daripada itulah la ilaha illallah, jiwa keimanan dan tauhid tadi akan melahirkan satu mental yang dipanggil sebagai unshakable mentality. Unshakable mentality. Jiwa yang tahan banting. Jiwa yang tahan goncangan. Marilah ujian apapun. Mahasiswa ni apa dia? Unshakable mentality. Kenapa? Kerana dia bermula dengan apa? Komitmen keimanan. Komitmen spiritual. La ilaha illallah itulah yang lahirnya jiwa unshakable mentality. Yang tahan banting, yang tahan goncangan. Para mahasiswa yang cintakan Allah hendaklah melakukan perbezaan tamayus. Dia tidak mudah tenggelam dengan TikTok, dengan ujian-ujian digital yang ada hari ini, melalaikan, menyibukkan benda-benda yang tak penting. Sebab apa? Unshakable mentality. Anda harus mengumumkan bahawa anda adalah mahasiswa yang memiliki kejelasan, vision, understand, clarity, dan apa dia? Dan agility. Vision yang jelas, titik tolak yang jelas. Understand, faham apa yang nak dibuat atas tanggungjawab ini. Clarity, jelas sejelas-jelasnya step demi step yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan apa satu lagi? Agility, tangkas. Tak ada leg lu, lambat gi. Tengok tua dah. Sedar tua dah. Sedar anak 5 dah. Agile, tangkas. Tangkas maksudnya apa? Tengok sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana ketangkasan mereka. Seusia muda mereka telah contribute kepada Islam. Seusia muda mereka menjadi pahlawan-pahlawan Islam. Seusia muda mereka berada di frontliner barisan depan Islam. Jiwa apa? Unshakable mentality. Unshakable mentality dapat daripada mana?
dapat daripada komitmen spiritual, keimanan kepada Allah. La ilaha illallah. Wallahu alam. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Yang benar daripada Allah. Moga Allah mengurahkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam perkongsian ini. Nota-nota tadi sebenarnya adalah petikan daripada pandangan ulama-ulama mukhtabar, bukan daripada pandangan saya, kerana saya berguru dengan ulama-ulama mukhtabar, baik yang ada di Malaysia maupun yang berada di luar negara. Saya hanya menyampaikan dan mengolah dengan bahasa saya sendiri. Mudah-mudahan memberi kefahaman kepada mahasiswa sekalian, memberi dorongan dan memberikan satu kekuatan untuk anda melakukan tugas Datuk sebagai mahasiswa, kerana anda sangat penting kepada penerusan pembinaan batu-bata Islam. Terima kasih haluan siswa menyebut saya pada malam ini. Jika ada kekurangan di atas kelemahan saya, terima kasih Guru Nasri memberi ruang. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini, menjadi asbab kepada pahala mengalir kepada antum sekalian, dan beramallah mana yang baik dan tinggalkanlah mana yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratuhu wa ridwanuh. Terima kasih banyak Doktor. Ribuan dan jutaan terima kasih kepada Dr. Razali Ma'ruf. Speaker hebat kita malam ni, insyaAllah saya pun rasa berkobar-kobar malam ni dengan poin-poin, dengan pengajaran-pengajaran yang diberi, yang di-share oleh Dr. Razali kita malam ni. Dan saya pun kira mahasiswa-mahasiswi kita malam ni seluruh Malaysia malam ni hadir mendapat satu intipati yang sangat baik. Masya Allah. Daripada buka tadi yang kita dilihat pada sudut, sebenarnya bukan negatif pun, maksud dari sudut pasif yang mungkin menyebabkan kita salah pandang kat buka, tapi akhirnya speaker hebat kita malam ni Dr. Razali Ma'ruf mendatangkan dengan satu formula baru daripada huruf yang sama. Vision, understanding, clarity and agility tadi, yang saya kira secara umumnya ada pada pejuang-pejuang Islam kita, terutamanya Rasulullah dan para sahabat lah. Ada pada mereka, insyaAllah. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang kita nak sekarang ni adalah mahasiswa-mahasiswi yang berjiwa Muslim, berjiwa pejuang seperti mana Rasulullah dan para sahabat ketika dahulu. Mereka sikit tapi mereka kualiti. Mereka berkualiti. Jadi komitmen spiritual tadi saya nak ulang. Mahasiswa-mahasiswa kita perlu, kalau dia hebat dari sudut menampilkan program-program dia di hadapan media misalnya, di belakang media pun dia kena hebat juga di sisi Allah SWT. Komitmen spiritual ni bukan kita boleh tunjuk-tunjuk bangun-bangun malam ni solat tahajud, nak buat TikTok juga, tunjuk saya tengah bangun malam ni. Ini mahasiswa-mahasiswa macam ni, mahasiswa-mahasiswa macam mana doktor sebut tadi, mahasiswa-mahasiswa apa? Yang berbeza, tamayus. Mahasiswa tamayus ni nak kena ada komitmen spiritual ni, insyaAllah. Yang kita nak ikut trending-trending yang lalai ni, insyaAllah. Jadi insyaAllah Dr. Razali Ma'ruf mungkin setakat tu saja malam ni. Dan sebenarnya pun betul lah Dr. Razali Ma'ruf, mahasiswa-mahasiswi ni kalau boleh lajak masa lagi hebat kan, lagi power. Tapi insyaAllah malam ni adalah malam antara malam-malam yang kita nak asah lagi jiwa-jiwa muda kita ni untuk datang lagi pada program yang akan datang yang dianjurkan oleh haluan siswa nasional kita. Seperti mana kita katakan tadi, program ni bernama Dialekti Hala 7 Siswa. Hala 7 Siswa. Jadi nak ingatkan mahasiswa-mahasiswi yang hadir malam ni untuk isi borang penilaian yang telah dihantar dalam chat page haluan siswa kita, dan dekat situ ada link ataupun Google Form untuk diisi, dan moga-moga dengan pandangan-pandangan anda mahasiswa-mahasiswi sekalian, insyaAllah kita akan datangkan lagi program-program yang lebih baik, dan segala-segala yang kurang tu kita akan improve untuk masa-masa akan datang. Terima kasih sekali lagi Dr. Razali atas kehadiran Doktor. InsyaAllah saya pun sebenarnya Doktor berbesar hati menjadi moderator malam ni bersama dengan Doktor. Allahu Akbar, insyaAllah. Jadi terima kasih nak ucapkan, dan insyaAllah setakat itu sahaja malam ni. Dan mahasiswa-mahasiswi, jangan lupa kita ada lagi program-program susulan yang akan datang. Boleh ajak lagi kawan-kawan yang datang malam ni. Saya kira malam ni dapat sambutan daripada mahasiswa-mahasiswi kita. InsyaAllah lepas-lepas ni kita akan galakkan lagi mahasiswa-mahasiswi untuk datang lagi program-program yang macam ni. Dan insyaAllah kalau kata ada rezeki, mungkin ada ruang untuk kita
keluar ke dan sebagainya, insya-Allah halus siswa tidak akan nilah ambil jalan yang berehat-rehat. InsyaAllah halus siswa ni akan pilih untuk menyusun program-program yang lebih hebat lagi lepas ni dan lebih real, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Tanpa panjangkan kalam, jom kita sama-sama tangguhkan majlis berkah kita malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Minta maaf daripada pihak penganjur sekiranya ada salah dan silap. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi